Baiklah, salam sejahtera dan selamat datang kepada semua penonton yang hadir pada hari ini dalam sesi berbicara kita pada hari ini. Jadi tajuk yang kita akan bicarakan pada hari ini adalah peranan cukan dalam membentuk generasi muda pada masa kini. Jadi seperti yang kita sudah maklum, di mana sukan bukan saja memberi manfaat kepada kesehatan fisikal, tapi juga membantu dalam membentuk pribadi seseorang itu sendiri dari segi disiplin, jati diri untuk dalam kalangan generasi muda pada hari ini. Jadi bersama kita pada hari ini dua panel yang arif dalam bidang sukan ini. Jadi di sebelah saya kita ada Ece Wilson, seorang jurulatih sukan yang sangat berpengalaman luas dalam membimbing atlet muda pada masa kini. Selamat datang Ece Wilson. Terima kasih Ece Alex. Saya sangat berbesar hati untuk berkongsi pandangan saya dalam sesi kali ini. Terima kasih Ece Wilson. Saya pun berbesar hati juga berkongsi pandangan saya dalam sesi ini. Terima kasih. Jadi di sebelah ujung sana kita ada seorang atlet muda cemerlang, di mana mengikut pengetahuan saya beliau merupakan seorang atlet bola keranjang yang cemerlang dalam mengharumkan nama negara. Kita ada saudara Anthony. Terima kasih saudara karena sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih juga Ece Alex karena menjemput saya untuk berkongsi pengalaman dalam bidang sukan ini. Oke, terima kasih. Jadi kita akan mulakan dari sesi berbicara kita pada hari ini. Jadi saya ada soalan pertama untuk Ece Wilson. Berdasarkan pengalaman Anda sebagai seorang jurulatih sukan yang sangat berpengalaman dalam bidang sukan ini, bolehkah Ece Wilson berikan sejauh mana sukan dapat membantu dalam membentuk disiplin generasi muda? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diutarakan sebentar tadi. Sukan sememangnya memainkan peranan yang penting dan sangat besar dalam membentuk disiplin. Disiplin dalam konteks ini bukan hanya merujuk kepada kepatuhan kepada peraturan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab, pengurusan masa, kesabaran, dan konsistensi dalam usaha mencapai matlamat. Sebagai jurulatih, saya melihat perubahan yang sangat ketara dalam diri atlet muda yang ada pada hari ini. Mereka pada mulanya kurang berkeyakinan dalam membentuk sukan yang mereka ceburi. Akhirnya mampu menunjukkan peningkatan bukan sahaja dalam prestasi sukan, malah dalam aspek kediri dan sosial. Mari kita ambil contoh yang mudah, di mana latihan dijalankan seawal pagi dan mereka perlulah hadir tepat masa atau dalam keadaan yang bersedia supaya dapat melatih mereka untuk menghargai masa dan berdisiplin dalam rutin harian. Selain itu, mereka belajar bahawa tiada jalan pintas untuk berjaya. Semuanya memerlukan usaha dan kesungguhan yang berterusan dalam mencapai matlamat yang mereka inginkan. Betul tuh Ece Wilson, di mana usaha dan disiplin yang dipupuk dapat memberikan kesan yang positif kepada seorang itu sendiri. Terima kasih Ece Wilson. Oke, jadi kita beralih pula kepada saudara Anthony. Saudara Anthony, sebagai seorang atlet muda yang berjaya dalam bidang sukan ini, bolehkah Anda kongsikan sedikit bagaimana sukan membantu membentuk disiplin dalam diri Anda? Pada pendapat saya, sukan ini sememangnya membentuk disiplin dalam diri saya sebagai atlet, terutamanya dalam segi pengurusan masa. Jadi saya perlu mengimbangi antara latihan, akademik, dan aktiviti harian. Jadi ini mengajar saya untuk merancang segala jadwal dengan baik, terutamanya menjalankan aktiviti latihan, aktiviti pembelajaran, dan aktiviti harian yang sentiasa saya lakukan. Itu aspek yang kedua, yaitu komitmen dan konsistensi. Dalam sukan ini kejayaan bukan datang dengan sekali mata, tetapi saya perlu berlatih secara konsisten agar saya mahir dalam sukan tersebut dan saya boleh berjaya dalam sukan tersebut. Saya juga perlu mematuhi beberapa aturan yang ditetapkan dalam sukan ini agar
saya dapat membentuk disiplin diri. Contohnya, apabila terdapat sesi latihan pada waktu petang, saya harus pergi dan menghadiri sesi tersebut agar saya dapat berlatihlah dan memupuk semangat berpasukan. Selain itu, saya juga perlu bijak mengawal emosi apabila menghadapi cabaran dalam sukan ini. Seperti yang kita tahu, kita bukan sentiasa menang dalam sukan ini, tetapi ada kalanya kita mengalami kekalahan. Jadi disitulah saya perlu belajar untuk mengawal emosi, tekanan dari segi dari tekanan pribadi maupun tekanan daripada pasukan. Saya juga perlu menjalankan tanggung jawab sebagai ahli pasukan, di mana saya perlu memastikan ahli pasukan saya yang lain adalah sentiasa berada dalam keadaan sehat dari segi mental dan fisikal. Oke, terima kasih saudara Anthony. Menarik, sangat menarik pendekatan yang diberikan oleh saudara Anthony, di mana konsisten dan komitmen itu adalah sangat penting bagi seorang atlet. Dan disiplin bukan saja berkaitan dengan latihan fisikal, tapi juga dari aspek mental dan emosi. Terima kasih. Di Wilson, bolehkah apakah pendekatan yang digunakan oleh seorang juru latih untuk memastikan atlet muda mematuhi disiplin yang telah ditentukan? Baiklah, setiap juru latih mereka mempunyai pendekatannya tersendiri, di mana bagi saya pendekatan yang seimbang antara ketegasan dan empati adalah kunci utama. Yang mana itu mudah memerlukan bimbingan, tetapi juga dalam masa yang sama mereka memerlukan sokongan emosi. Kami akan menetapkan peraturan yang konsisten kepada yang datang lewat akan dikenakan tindakan, tidak hadir tanpa sebab akan diberi amarahan. Tetapi dalam masa yang sama kami juga akan coba memahami cabaran yang mungkin dihadapi oleh mereka. Kami tidak akan menghukum sewenang-wenangnya, tetapi juga perlu mendidik. Kami juga akan mengadakan sesi motivasi ataupun aktiviti pembinaan pasukan dan sesi refleksi selepas setiap kejohanan berlangsung, di mana dengan pendekatan ini atlet bukan sahaja dapat belajar tentang sukan, mereka juga akan belajar tentang nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai kehidupan seperti hormat, kerjasama dan tanggung jawab. Oke, terima kasih Cik Wilson, di mana pendekatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Cik Wilson sendiri, di mana pendekatan beliau mengatakan bahwa motivasi juga sangat penting untuk membentuk seorang atlet muda yang cemerlang dalam bidang sukan. Jadi kita beralih pula kepada saudara Anthony, bagaimana pula dengan disiplin yang Anda pelajari dalam sukan membantu Anda dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam akademik? Dalam bidang akademik pula, disiplin yang saya pelajari dalam bidang sukan ini membantu. Contohnya dari aspek kerja berpasukan. Seperti yang kita tahu, sukan ini melibatkan ramai orang, yaitu ramai atlet yang bekerja sama dalam satu sukan itu untuk memperoleh kejayaan. Contohnya dalam kelas juga saya akan lebih giat untuk bekerja secara berpasukan untuk menjayakan ataupun menghasilkan projek-projek ataupun tugasan yang diberikan oleh guru. Selain itu, disiplin yang saya pelajari dalam bidang sukan ini termasuklah untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Semasa menghadiri sesi latihan sukan, saya akan memastikan saya mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh juru latih lah. Seperti yang Cik Wilson katakan, hukuman akan diberikan kepada mereka yang lewat ke latihan. Jadi begitu juga dalam sesi pengajaran, yaitu dalam bidang akademik. Setiap kesalahan pastinya akan mendatangkan hukuman. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, saya mengaplikasikan disiplin yang saya pelajari dalam bidang sukan ini ke dalam bidang akademik. Jadi saya dapat mengelakkan diri daripada melakukan
perkara-perkara yang bercanggah dengan peraturan-peraturan sekolah. Saya juga belajar untuk mengawal tekanan, yaitu dalam bidang akademik juga. Seperti yang kita tahu, bukan mudah dalam bidang akademik ini, terdapat berbagai cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Jadi atlet yang berdisiplin ini dapat menghadapi cabaran tersebut, ya, di mana mereka sudah mempunyai ketahanan mental yang kuat. Jadi apabila menghadapi kegagalan ataupun cabaran dalam pembelajaran, mereka lebih berdaya untuk menghadapi perkara tersebut. Mereka tidak mudah stres dan mereka dapat mencapai impian ataupun goals yang mereka targetkan. Terima kasih Saudara Antoni. Jadi kita boleh lihat pendekatan yang digunakan oleh Saudara Antoni terbukti sendiri, di mana beliau menggunakan pendekatan itu sehingga beliau berjaya menjadi seorang atlet yang cemerlang dalam bidang sukan ini. Jadi kita nampaknya sukan ini dia memberikan banyak manfaat kepada generasi muda lah pada masa kini. Jadi sebagai penutup, apakah nasihat Chewesen sendiri pada ibu bapak dan masyarakat dalam menggalakkan penyertaan generasi muda dalam sukan pada masa ini? Oke, baiklah. Sebagai penutupnya, peranan ibu bapa dan sekolah amat penting, di mana ibu bapa perlulah menyokong anak-anak mereka dalam bidang sukan. Ibu bapa janganlah hanya menumpukan kepada pencapaian akademik mereka, tetapi juga perlu menyokong dalam bidang sukan yang mereka gemari, di mana sukan bukan sahaja penghalang kepada pelajaran, malah ia dapat menjadi pelengkap kepada pembangunan sasiah murid ataupun anak-anak mereka. Baiklah, sekolah pula perlu menyediakan peluang yang mencukupi seperti kemudahan sukan, jurulatih yang berkualiti, program pembangunan bakat diri murid, di mana program-program ini dapat menjadikan murid memupuk semangat mereka dalam bidang sukan yang mereka gemari. Pendidikan holistik juga bermula dengan memberikan ruang kepada pelajar menyalahkan bakat mereka dalam bidang termasuklah sukan. Terima kasih Chewesen. Seterusnya kita beralih pula kepada Saudara Antoni. Saudara Antoni, apakah pesanan Anda kepada rekan-rekan yang berada di luar sana yang ingin berjaya dalam bidang sukan? Pesanan saya kepada semua di luar sana, bukan saja kepada atlet ataupun kepada mereka yang giat dalam bidang sukan ini, tetapi saya ingin berpesan kepada seluruh generasi muda agar mereka ini melibatkan diri dalam aktiviti sukan dengan menjadikan sukan ini sebagai sebahagian daripada gaya hidup mereka. Seperti yang kita tahu, sukan ini bukan sekadar aktiviti riadah, tetapi sukan ini merupakan satu platform yang membentuk disiplin, ketahanan mental, dan nilai-nilai diri dalam generasi muda. Melalui sukan ini mereka akan belajar tentang kepentingan usaha yang berterusan, semangat berpasukan, dan cara mengurus tekanan dan cabaran yang dihadapi. Tidak kira dari segi bidang akademik ataupun bidang sukan. Jadi semua ini bukan saja membantu dalam kejayaan sukan, tapi juga membantu mereka dalam bidang akademik, kerjaya dan kehidupan seharian. Oleh itu, saya menyuruh agar generasi muda kini mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat dan aktif untuk membentuk disiplin yang diri dan jati diri yang kukuh, supaya mereka ini terus bersungguh-sungguh untuk berdisiplin supaya impian mereka ini boleh tercapai. Terima kasih Saudara Antoni, karena saudara tadi dia kata kepada pesanan ataupun nasihat kepada rekan-rekan di luar sana, di mana untuk menjadi seorang atlet yang berjaya, seorang atlet itu tidak mudah berputus asa, di mana beliau di mana seorang atlet itu haruslah berusaha dan berlatih dengan tekun dan semestinya minat dengan bidang sukan ini. Jadi terima kasih Saudara Antoni. Nampaknya kita punya panel pada hari ini
memberi perkongsian yang sangat bernas dan sangat memberi manfaat lah kepada kita semua. Semoga sesi ini dapat berlanjutan di masa akan datang. Jadi dengan itu kita akhiri sesi pembicara kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Serba sedikit sebanyak. Kalau kita pulang-pulang. Disiplin kalangan dalam kalangan generasi Penting untuk di. Nah, itulah